Tajuk 3 Seni Catan. Sejarah seni catan sangat hebat. Kehebatan tersebut merujuk kepada kemunculan pelbagai aliran seni dan kelahiran seniman berwibawa yang menghasilkan karya-karya dengan gaya tersendiri. Penghasilan seni catan pada peringkat awal lebih tertumpu kepada kehendak peribadi sebelum berkembang kepada golongan pemerintah, gereja, aristokrat, golongan pertengahan dan persendirian. Memandangkan sejarah seni catan yang begitu panjang, fokus tajuk seni catan tingkatan 4 ini hanya meliputi seni catan dari abad ke-14 hingga abad ke-19. Standard kandungan 3.1 Pemahaman terhadap konsep seni catan. 3.2 Eksplorasi dan aplikasi pengetahuan dalam penghasilan seni catan. 3.3 Menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dalam penjanaan tugasan. 3.4 Penglihatan terhadap hasil karya seni catan dengan menggunakan bahasa seni visual dan pemikiran seni visual. Robert F. Duncanson on the St. Anne's, East Canada, 1863 hingga 1865. Cat minyak. Persepsi seni. Seni catan dari abad ke-14 hingga abad ke-19 berkembang dari Eropah hingga ke Amerika dengan pelbagai aliran dan gaya. Setiap gaya tersebut memiliki ciri-ciri unik yang membezakan antara satu gaya dengan yang lain. Contoh aliran dan gaya tersebut ialah Renaissance, Barok, Rokoko, Neoklasikisme, Romantisisme, Naturalisme, Realisme dan Impresionisme. Sepanjang abad tersebut, ramai pelukis tampil dengan pelbagai karya kreatif mereka. Standard pembelajaran. Murid boleh 3.1.1 menjelaskan seni catan barat mengikut abad pilihan dari aspek 1. Aliran dan gaya 2. Pelukis dan karya. Seni catan barat mengikut abad pilihan dari aspek aliran, gaya, pelukis dan karya. Renaissance 1350 sehingga 1600. Aliran dan gaya. Zaman Renaissance terbagi kepada 3 iaitu Renaissance awal, Renaissance pertengahan dan Renaissance akhir. Zaman ini telah meningkatkan minat orang barat terhadap seni catan, seni cetakan, seni arca dan seni bina. Era Renaissance pertengahan merupakan kemuncak kepada kelahiran tokoh-tokoh seni. Contoh pelukis terkenal pada zaman ini ialah Leonardo da Vinci, Michelangelo, Sandro Botticelli, Raphael, Hugo van der Goes, Marcelino da Panicale, Jan van Eyck dan Peter Bruegel the Elder. Karya aliran ini menampilkan beberapa ciri tertentu, misalnya mempunyai komposisi dinamik dan penggunaan warna yang bersifat kontras serta meriah. Pelukis juga menekankan aspek cahaya, perspektif linear dan unsur seni lain seperti penggunaan satah pada latar belakang serta garisan menegak. Penggunaan latar belakang yang gelap bertujuan untuk menyerlahkan objek, manakala cahaya untuk menjelaskan ruang dan bentuk. Teknik yang digunakan adalah seperti chiaroscuro, sfumato, cangiante dan unione. Media yang digunakan ialah cat minyak dan cat tempera. Gaya karya aliran ini berbentuk realistik. Kandungannya menggambarkan peristiwa secara emosional. Tema yang digunakan berkait dengan keagamaan, kemewahan dan kekayaan golongan bangsawan. Marcelino da Panicale menggunakan perspektif linear satu titik lenyap dalam karya Saint Peter Hailing, A Cripple and the Rising of Tabitha 1425. Rajah 3.1 Penggunaan perspektif linear.
pelukis dan karya Sandro Botticelli 1445 sehingga 1510. Dilahirkan pada 1 Mac 1445 di Florence, Itali. Nama penuh beliau ialah Alessandro Di Mariano Giovanni Filippi. Contoh karya beliau yang terkenal ialah Adoration of the Magi 1475. Karya yang lain ialah Punishment of the Son of Korah 1480 hingga 1482. The Return of Judah to Bethulia 1470 dan Madonna and Child 1465 hingga 1470. Sandro Botticelli Adoration of the Magi 1475 cat minyak. Leonardo da Vinci 1452 hingga 1519 dilahirkan pada 15 April 1452 di Enciano, Itali. Dikenali sebagai Uomo Universale atau manusia sejagat dan juga sebagai Master of All Science. Simbol keunggulan zaman Renaissance, karyanya banyak menggunakan teknik chiaroscuro. Contoh karya beliau yang terkenal ialah Mona Lisa 1503, karya yang lain ialah The Last Supper 1495 sehingga 1498, Salvator Mundi 1490 sehingga 1500, Saint John the Baptist 1513, Annunciation 1472 hingga 1475 dan La Belle Féronnier 1490. Leonardo da Vinci Mona Lisa 1503 cat minyak. Michelangelo 1475 hingga 1564. Dilahirkan pada 6 Mac 1475 di Florence, Itali. Banyak menggunakan teknik cangiante dalam karyanya. Giorgio Vasari menganggap karya Michelangelo mengatasi semua artis sama ada yang masih hidup ataupun telah mati. Contoh catatan media beliau yang terkenal bertajuk The Last Judgment yang dihasilkan pada tahun 1536 sehingga 1541. Karya yang lain ialah Sistine Chapel Ceiling, The Delphic Sable 1509, The Entombment 1500 sehingga 1501, The Tumult of Saint Anthony 1487 hingga 1488, The Conversion of Saul 1542 sehingga 1545 dan The Crucifixion of Saint Peter 1546 sehingga 1550. Michelangelo The Tumult of Saint Anthony 1487 hingga 1488, Tempera. Barok 1600 sehingga 1750. Aliran dan gaya. Seni barok lahir ekoran daripada usaha pihak Gereja Katolik menentang fahaman Protestan pimpinan Martin Luther, seorang pemimpin agama di Jerman. Aliran seni ini bertujuan untuk membangkitkan emosi keterujaan. Contoh pelukis terkenal aliran ini ialah Jan Brueghel the Elder, Caravaggio, Nicolas Poussin, Peter Paul Rubens, Rembrandt van Rijn, Diego Velázquez dan François Mansart. Ciri-ciri umum karya seni barok ialah penggunaan ruang, cahaya, isi padu dan jalinan untuk menunjukkan elemen tenaga. Latar belakang karya yang berwarna gelap memberikan kontras pada cahaya dan kegelapan serta cahaya dan bayang-bayang. Hasil karya aliran ini mampu memberikan kesan emosi mendalam menerusi gabungan warna, pergerakan dan komposisi yang unik. Teknik tenebrism digunakan untuk memberikan kesan gelap yang dramatik dalam catan
Media yang banyak digunakan ialah cat minyak, fresco dan media campuran. Kandungan karya seni barok bersifat didaktik dan propaganda untuk meraih simpati menerusi kesan dramatik, kemuliaan dan moral yang ditonjolkan. Dua tema utama yang diketengahkan dalam aliran ini ialah keagamaan dan kehidupan harian. Gerbang seni. Teknik tenebrism ialah kaedah merakam cahaya ke atas latar belakang gelap untuk memberi kesan dramatik dalam catan. Teknik ini dipelopori oleh Caravaggio. Pelukis dan karya. Jan Brueghel the Elder, 1568 hingga 1625. Dilahirkan pada tahun 1568 di Brussels, Belgium. Digelar sebagai Wilbert Bruegel kerana kehalusan dan ketelitian hasil karyanya. Contoh karya beliau yang terkenal ialah Assault on a Convoy 1612. Karya yang lain ialah The Archduke Albert and Isabella Visiting a Collector Cabinet 1621-1623 dan Flower in a Wooden Vessel 1606 hingga 1607. Jan Brueghel the Elder, Assault on a Convoy 1612. Minyak. Caravaggio, 1571 hingga 1610. Dilahirkan pada 28 September 1571 di Milan, Itali. Nama penuh beliau ialah Michelangelo Merisi atau Americi. Karya yang pernah dihasilkan ialah Supper at Emmaus 1601, The Musician 1595, Judah Beheading Holofernes 1599 hingga 1602 dan Saint Francis of Assisi in Ecstasy 1595. Caravaggio, Supper at Emmaus 1601. Cat minyak. Caravaggio, The Musician 1595. Cat minyak. Nicolas Poussin, 1594 sehingga 1665. Dilahirkan pada 15 Jun 1594 di Normandy, Perancis. Contoh karya beliau yang terkenal ialah The Death of Germanicus 1627. Karya yang lain ialah The Adoration of Megi 1633, The Abduction of the Sabine Woman 1633 hingga 1634 dan Holy Family 1649. Nicolas Poussin, The Adoration of Megi 1633. Cat minyak. Nicolas Poussin, The Abduction of the Sabine Woman 1633 hingga 1634. Cat minyak. Rokoko, 1710 sehingga 1790. Aliran dan gaya. Aliran ini muncul di Perancis pada awal abad ke-18 sebagai lanjutan gaya barok. Karya seni catan ini dihasilkan untuk golongan diraja, bangsawan dan kelas pertengahan. Pada masa ini, karya seni catan easel kecil menjadi popular berbanding karya awam yang berukuran besar. Contoh pelukis terkenal aliran ini ialah Jean-Antoine Watteau, Jean-Marie Fargona,
Giovanni Battista Tiepolo, Jean-François Dutoit, Jean-Baptiste Wanlu dan Nicolas Longchamp. Kebanyakan hasil karya seni catatan aliran ini menggunakan warna-warna lembut dan garisan halus serta melengkung. Unsur-unsur seni digunakan secara bertindih-tindih dan penekanan kepada penggunaan cahaya serta warna berbanding bentuk. Pelukis banyak menggunakan media cat minyak atas kanvas. Seni catatan yang dihasilkan pada dinding pula sering menggunakan teknik secco su fresco. Tema yang kerap digunakan dalam karya aliran ini ialah alam semula jadi, mitologi, percintaan, figura, sejarah dan keagamaan. Penekanan pelukis lebih kepada imajinasi, misalnya pemandangan desa yang ideal dan suasana dalam bangunan. Gerbang seni, teknik secco su fresco merupakan campuran bahan seperti telur, minyak, lilin dan air yang disapu di atas plaster lembap. Pelukis dan karya Jean-Antoine Walter 1684 hingga 1721 dilahirkan pada 10 Oktober 1684 di Valenciennes, Perancis. Karyanya menggambarkan kehidupan harian di Belgium dan Belanda. Kebanyakan karyanya terkenal kerana gambaran tentang figura manusia yang berbusana elegan bersukaria sambil menghayati muzik. Contoh karya beliau yang terkenal ialah Pilgrimage to Styria 1717. Karya yang lain ialah The Festival of Love 1718 hingga 1719, The Italian Comedian 1720, Series Summer 1717-1718, The Country Dance 1706, 1710 dan The Scale of Love 1717. Jean-Antoine Walter, Pèlerinage, Achille de Cité, Pilgrimage to Styria 1717. Cat minyak. Giovanni Battista Tiepolo 1696 hingga 1770 dilahirkan pada 5 Mac 1696 di Venice, Itali. Selain Itali, beliau berkarya di Jerman dan Spanyol. Pelukis dekoratif yang hebat di Eropah pada abad ke-18. Contoh karya beliau yang terkenal ialah The Banquet of Cleopatra 1743-1744. Karya beliau yang lain ialah The Glory of Saint Dominic 1737-1739, Rinaldo Enchanted by Armida 1742-1745, Juno and Luna 1735-1745, The Immaculate Conception 1767-1768 dan Apollo Pursuing Daphne 1755-1760. Giovanni Battista Tiepolo, The Banquet of Cleopatra 1743-1744. Cabar minda. Mengapakah seni catatan begitu penting kepada golongan atasan pada abad ke-18? Jean-Henri Fragonard 1732-1806 dilahirkan pada 5 April 1732 di Grasse, Perancis. Bakat dan kemahiran Fragonard diiktiraf selepas kematian beliau. Contoh karya beliau yang terkenal ialah The Swing 1767. Karya yang lain ialah Bêtes 1765, Blind Man Bluff 1755-1780, Landscape with Shepherd
and Flock of Sheep 1763-1765, Inspiration 1769. Genre Fagona, The Swing 1767, Cat Minyak. Neoklasisme 1740-1835. Aliran dan gaya Neoklasisme merupakan aliran utama seni visual di Eropah pada pertengahan abad ke-18 dan awal abad ke-19. Aliran ini ialah reaksi dan tindak balas terhadap gaya Rokoko. Matlamat aliran ini untuk mewujudkan kembali kegemilangan seni klasik Yunani dan Rom dalam kehidupan harian. Contoh pelukis aliran ini ialah François Gérard, Jacques-Louis David, Jean-Auguste Dominique Ingres, Francisco Agustin Y. Grande, Marie-Remy Benoit, Nicolai Abigo, dan Giuseppe Appiani. Karya aliran neoklasisme memperlihatkan ciri keseimbangan dan harmoni. Komposisi ditekankan oleh garisan yang bersih, tajam dan tepat. Figura digambarkan dalam bentuk yang ideal dan raut wajah digambarkan dengan emosi atau tanpa emosi. Intipati utama karya aliran ini adalah untuk meningkatkan patriotisme dalam diri dan kepada negara. Oleh itu, karya aliran ini lebih bersifat rasional, objektif dan disiplin. Figura yang menjadi subjek diaksikan dengan pelbagai gaya persembahan untuk menyampaikan mesej tertentu. Patriotisme (EMK) mesej dalam karya seni catatan secara tidak langsung menyemarakkan semangat cinta akan negara. Pelukis dan karya Jacques-Louis David 1748 hingga 1825, dilahirkan pada 30 Ogos 1748 di Paris, Perancis. Dianggap sebagai bapa aliran seni neoklasisme. Contoh karya beliau yang terkenal ialah Consecration of the Emperor Napoleon I and Coronation of the Empress Josephine 1807. Karya beliau yang lain ialah Mademoiselle Guimard at Terpsichore 1775, Equestrian Portrait of Stanislaw Costa Potocki 1781, House of the Horati 1784, The Death of Socrates 1787, dan The Lecture Bring to the Brutus The Body of His Son 1789. Jacques-Louis David, Consecration of the Emperor Napoleon I and Coronation of the Empress Josephine 1807, Cat Minyak. François Gérard 1770 hingga 1837, dilahirkan pada 4 Mei 1770 di Rom, Itali. Karya seninya ialah contoh era kegemilangan gaya neoklasisme Perancis pada abad ke-19. Tema utamanya ialah mitologi klasik, sejarah, revolusi Perancis dan potret. Contoh karya beliau yang terkenal ialah The 10th of August 1792, 1795 hingga 1799. Karya yang lain ialah The Battle of Austerlitz 1805, Belisarius 1797, Caroline Murat and Her Children 1808, Charles V, King of France 1825, dan The Fatherland Under Threat 1832.
François Gérard. The 10th of August 1792, 1795 hingga 1799. Grafik dengan cat minyak. François Gérard. The Battle of Austerlitz 1805. Jean-Auguste Dominique Ingres 1780 hingga 1867. Dilahirkan pada 29 Ogos 1780 di Montauban, Languedoc, Perancis. Pada tahun 1802, beliau menyertai Saloon dan memenangi Prix di Rome untuk catatannya bertajuk The Ambassador of Agamemnon in the Tent of Achilles 1801. Pada tahun 1820, melalui karyanya Vow of Louis VIII, beliau diiktiraf sebagai Profesor di École des Beaux-Arts, Paris. Karyanya yang mendapat kritikan hebat kerana dikatakan terlalu bercita-cita besar ialah The Martyrdom of Saint Symphorien 1834. Jean-Auguste Dominique Ingres. The Martyrdom of Saint Symphorien 1834. Cikgu akhiri dengan serangkap pantun. Catatan lama pudar warna, cerita digambar, cerita dahsyat. Gaya berilmu, gaya sempurna, biar kekal di dalam jasad. Ibu pernah berkata, carilah gadis ceria yang kan buat kau bahagia hingga ke hari tua. Walau di kau tak kaya, walau tinggal kau di gua, walau kau tak berkereta.